Nyambung perbincangan kita, okey, sambungan untuk kertas 2 ya, sebab pada minggu lepas kita telah pun membincangkan bab, ini adalah bab 6 ya, bab 6 untuk okey, kita lihat soalan kertas 1 pada minggu lepas. Okey, soalan minggu lepas banyak soalan-soalan pilihan ya, A, B, C kan. So untuk minggu ini kita akan lihat struktur kertas 2 ya, soalan yang berstruktur. Okey, kita teruskan untuk soalan struktur kertas 2 untuk nombor 1 kan. Okey. Baik. Okey, so kita lihat ya. Soalan struktur, raja di bawah menunjukkan satu eksperimen yang didemonstrasikan oleh seorang guru di dalam, okey saya cek balik, okey sound okey. Alright, didemonstrasikan oleh seorang guru di dalam kebuk WhatsApp untuk mengkaji proses elektrolisis bagi plumbum 2 bromida dalam keadaan pepejal dan leburan. Okey, so kita akan dapat melihat di sini gambar rajah, okey saya besarkan. Okey, untuk kedua-dua radas yang disediakan. Okey, yang lain semua sama, ada bateri, ada mentol, ada Swiss, clip wire, dan di sini elektrod adalah kedua-dua yang digunakan adalah carbon dan okey, dalam bika yang dicelup dengan elektrod carbon tu, okey bika yang ini ya, yang mula-mula ni adalah, okey kita ada mentol di sini. Right, ini adalah dalam bika ini diletakkan apa ni? Pepejal plumbum 2 bromida, sorry ya. Pepejal plumbum 2 bromida ya yang diletakkan dalam ini. Right, mungkin dalam bentuk serbuk di sini kan. Okey, so yang seterusnya yang kedua ini sama susunan peralatan guna elektrokarbon juga. Okey, ada tungku dan yang ini dipanaskan. Yang ini tidak dipanaskan di sini ya. Okey. Yang ini adalah leburan plumbum. Leburan plumbum ni dia macam pekat ya. Okey, dia mungkin dalam bentuk cecair tetapi pekat. Leburan ya. Okey. So keputusan eksperimen direkodkan dalam jadual di bawah. Okey, awak boleh lihat, saya nampak tulisan tu, keadaan plumbum 2 bromida. Okey, pepejal dan juga leburan. Okey, kita lihat keadaan mentol. Untuk pepejal, mentol tidak menyala. Okey. Untuk pepejal, mentol tidak menyala. Okey, kita lihat pada pemerhatian pada anod. Tiada perubahan. Pada anod, untuk pepejal, tiada perubahan. Tak ada apa-apa berlaku kat situ. Tak ada gas keluar ke dan lain-lain lagi lah. Tapi pemerhatian pada katot pula, tiada perubahan juga untuk pepejal. Okay. Alright, so kita lihat pula plumbum 2 bromida yang yang diletakkan dalam bikar ini, okay, dalam bentuk leburan. Okay, leburan ya, dia dalam keadaan yang pekat lah. Okay, keadaan mentol. Mentol menyala. Untuk leburan, awak lihat kat sini ada perbezaan antara dua ini. Sini tidak dipanaskan dan di sini ia dipanaskan. Okey. Leburan, mentol menyala. Okey, pemerhatian pada anod, gelembung gas perang dihasilkan. Pada anod gelembung gas perang dihasilkan. Untuk pemerhatian pada katot, pepejal kelabu berkilat terenak. Okey, ada
shiny grey solid. Dia maknanya pepejal yang berwarna apa tadi, kelabu berkilauan. Okey, berkilat. Okey, melekat pada rod rod cathode tadi kan. Okey, so kita nak tahu apa benda lah. Okey, so kita akan jawab soalan ini. Okey. Alright, nyatakan hipotesis bagi eksperimen ini. Okey, nyatakan hipotesis bagi eksperimen ini. Apakah hipotesisnya? Okey, 1 markah dapat kat situ kan? Apakah dia hipotesis bagi eksperimen ini? Siapa nak teka? Saya tengok ada berapa orang kat sini? Oh, ada satu ya, Batisha. Batisha boleh cuba teka ya. Soalan tadi kan dia kata hipotesis bagi eksperimen ini. Apa maksud hipotesis? Apa yang you fahamkan tentang perkataan hipotesis? Batisha. Ya, Batisha nak cuba, boleh jawab guna mic ataupun boleh type. Tak nak cuba? Okay. Alright. Okay. Untuk hipotesis tersebut, okay, awak boleh nyatakan ia sebagai sebatian ion dalam keadaan leburan dapat menjalani proses elektrolisis dan sebatian ion dalam keadaan pepejal tidak dapat menjalani proses elektrolisis. Ya, maksudnya kat sini andaian awak lah. Okay, elektrolisis hanya akan berlaku dalam keadaan leburan dan tidak akan berlaku dalam keadaan pepejal. Okay, memang macam tu dia punya hukum dia. Kalau pepejal tak boleh berlaku elektrolisis. Okay, mesti dalam keadaan leburan. Okay, ataupun apa dia panggil lah, sekejap leburan, okay, disebut dalam keadaan ionic compound, okay, dalam bentuk ionic compound, leburan. Okay, maknanya dalam bentuk cecair pekat di situ. Okay, kita tengok pula soalan yang kedua. Berdasarkan pada keputusan dalam jadual, nyatakan B1 ya, pepejal yang terenak pada katot. Yang berwarna kelabu berkilat tadi. Dia kata apa tadi? Grey kan? Grey, shining grey. Dia kata melekat kepada anode cathode tadi. Apakah dia pepejal yang terenap pada cathode? Apa dia? Awak guna sebatian apa tadi? Awak guna sebatian apa? Sorry. Saya pergi balik pada gambar rajah ini. Sebatian pepejal plumbum. Betul tak? Plumbum bromida. Plumbum campur dengan ini adalah bromide. Bromide. Sebenarnya kalau saya tak silap bromide ni gas. Bromida. Okey, plumbum bromida. Okey, so kita lihat di sini untuk apa dia pepejal yang terenak pada cathode, sorry. Awak guna sebatian apa tadi? Plumbum bromida. Tentulah yang terenap adalah pepejal plumbum. Betul? Okay, yang terenap adalah pepejal plumbum. Berwarna kelabu dan berkilat. Okay. Right, so yang kedua, gas yang terhasil pada anode. Apa dia gas yang terhasil pada anode? Apakah gas yang terhasil pada anode? Plumbum bromida adalah sebatian antara unsur plumbum dan juga apa? Bromide tu ataupun bromin dalam bahasa Malaysia dipanggil bromin. Kalau
Kalau dalam bahasa Inggeris dipanggil bromide. Okey, gas yang terhasil pada anode adalah gas apa? Siapa boleh jawab? Tak ada orang nak cuba jawab. Okey, gas bromide. Okey, bromine. Gas bromine ya. Okey. Itu ya untuk jawapan B2. Gas bromine. Jawapan dia ya. Okey, maknanya dia asingkan ya. Plumbum dengan bromine tu diasingkan bila berlaku elektrolisis tersebut dan kedua-duanya akan terarah sama ada kepada anode ataupun kathod. Okey, pada pendapat anda, mengapakah eksperimen ini dijalankan dalam kebuk wasap? Kenapakah eksperimen ini dijalankan dalam kebuk wasap? Supaya apa? Kenapa diletakkan dalam kebuk wasap? Saya rasa masa you buat eksperimen kebuk wasap tu, boleh tak awak letak kepala awak masuk dalam tu? Dalam kebuk wasap tu, boleh tak? Boleh atau tidak? Tak ingat? Batisha, tak ingat ya? Alright. Okay. So, jawapannya ialah gas bromine itu untuk mengelakkan anda daripada menyedut gas bromine sebab gas bromine adalah beracun. Okay, gas bromine adalah gas yang beracun. So, bila buat dalam kebuk asap, so terkawal asap tu tidak keluar, okay, tidak tersebar keluar. So, mungkin kat situ tangan awak je masuk kat situ kan, betul tak? Cuma tangan saja dan mungkin ada macam sarung tangan yang awak boleh pegang peralatan tersebut dan sebagainya lah. Okey, disebabkan oleh gas bromine beracun. Okey, so kita pergi pada soalan yang D ya. Okey, rajah di bawah menunjukkan eksperimen elektrolisis bagi leburan plumbum bromida yang diulang semula. Namun, mentol digantikan dengan galvanometer. Tadi kan kat sini mentol kan? Mentol. Okey, untuk kita tengok balik keputusan untuk yang ini kan. Cuba tengok mentol menyala tak? Yes. Untuk leburan mentol menyala, untuk pepejal mentol tidak menyala. So ada mentol diletakkan di kawasan ini. Alright. Tetapi untuk eksperimen yang seterusnya ini digantikan dengan galvanometer. Okey, apakah yang anda perhatikan pada galvanometer itu? Okey, apakah yang anda perhatikan pada galvanometer? Bergerak ke? Galvanometer kan mesti bergerak kan? So sama ada dia bergerak ataupun tidak. Apa berlaku kepada galvanometer? Okey, jawapannya galvanometer tu dia punya jarum dia tu akan bergerak. Tapi kat sini awak tulis dia terpesong. Maksudnya mungkin saya tak silap kalau biasanya kan bacaan 0 kosong kan dekat bahagian kiri, betul tak? So dia akan bergerak ke kanan. Tapi jawapannya awak boleh buat, jawapannya adalah jarum dalam galvanometer terpesong. Terpesong maksudnya bergerak. Okey, apakah yang anda perhatikan? Okey, itu adalah soalan tadi. Okey, kita tengok pula soalan di muka surat seterusnya. Saya rasa 50 ini. Okey. So, soalan seterusnya di bawah ini. Okey, saya cek balik ya. Ini adalah 51. Okey. Alright. So soalannya di sini sebenarnya tadi kan. Okey, nyatakan hipotesis guna galvanometer. Okey. Okey, ini yang kita dah jawab tadi.
Okey, 53 di sini ya. Okey, kita pergi pada soalan yang seterusnya. Rajah 2 di bawah menunjukkan satu eksperimen yang dijalankan oleh sekumpulan murid untuk mengkaji kesan kedudukan ion dalam siri elektrokimia terhadap pemilihan jenis ion untuk dinyahcaskan pada elektron. Okey. Cuba kita tengok. Untuk mengkaji kesan kedudukan ion dalam siri elektrokimia terhadap pemilihan jenis ion untuk dinyahcaskan pada elektron. Okey, so kita tengok kedua-dua ini. Okey, ada tabung uji 2. Lepas tu di sini adalah rod karbon, dua-dua rod karbon. Tabung uji ditelangkupkan. Okey, so ini adalah larutan magnesium nitrat. Dia panggil ini ni larutan magnesium nitrat dalam ni. So tabung uji tu ditelangkupkan dan magnesium nitrat tu memenuhi dalam ini jugalah. Okey, bahagian dalam tabung uji tu. Dan seterusnya, karbon itu disambungkan kepada arus arus pendawaian di sini dan ada ammeter, ada bateri, ada Swiss, klip buaya dan sebagainya lah. Di sini pun, di sini larutan magnesium nitrat dan yang sebelah kanan ini adalah larutan natrium sulfat. Susunan yang lain sama, cuma larutan sahaja yang berbeza. Keputusan. Kita tengok keputusan ya. Elektrolit. Yang ini dia lebih cair sikit lah. Leburan tadi dia adalah lebih lebih di situ kan. Keputusan bagi eksperimen direkodkan dalam jadual di bawah. Elektrolit untuk larutan magnesium. Nanti saya tengok balik. Ada apa-apa lagi tak ada sebelah sini kan. Penuh larutan magnesium nitrat. Kayu uji berbara. Apa yang berlaku di sini? Untuk anode, dia buat line dia suruh awak isi kan. Untuk cathode, gas meletup dengan bunyi pop apabila diuji dengan kayu uji menyala. Alright. So, apakah dia yang berlaku pada anode? Kayu uji berbara. Di sini pada anode awak tulis menyalakan kayu uji berbara. Anode dia dapat menyalakan kayu uji berbara. Pada cathode, gas meletup dengan bunyi pop apabila diuji dengan kayu uji berbara. Kat sini awak tulis menyalakan kayu uji berbara. Untuk anode tu ya. Untuk anode tu awak tulis itu. Anode menyalakan kayu uji berbara. Cathode pula adalah gas meletup dengan bunyi pop. Itu untuk jawapan 2A. Di sini ya, kita tengok ada di sini. Untuk larutan nitrat sulfat, larutan tadi adalah larutan magnesium nitrat. Yang ini adalah larutan natrium sulfat. Apa yang berlaku pada anode? Anode menyalakan kayu uji berbara. Menyalakan kayu uji berbara. Dan di cathode, apa yang berlaku sini? Apabila diuji dengan kayu uji menyala. Apa yang berlaku? Apa yang berlaku di situ?
Kat sini ada lagi soalan sebenarnya kan. Lengkapkan jadual di atas. Maknanya awak kena isilah tempat-tempat kosong ni. Nyatakan hipotesis bagi eksperimen ini. So, ini apa yang sepatutnya apabila diuji dengan kayu uji menyala. So, awak boleh tulis kat situ. Okay, untuk cathode di situ adalah gas meletup dengan bunyi pop. Okay, gas meletup dengan bunyi pop apabila diuji dengan kayu uji menyala. Lebih kurang sama dengan kat atas ni. Okay, alright. So lengkapkan jadual di atas. Okay. B, nyatakan hipotesis bagi eksperimen ini. Nyatakan hipotesis bagi eksperimen ini. Okey, awak boleh tulis di situ. Semakin rendah kedudukan ion dalam siri elektrokimia, semakin mudah ion itu dinyahcaskan. Semakin rendah kedudukan ion dalam siri elektrokimia, semakin mudah ion itu dinyahcaskan. Semakin rendah, makin mudah dinyahcaskan. Okay. Alright, itu jawapan ya. Semakin rendah dalam kedudukan siri elektrokimia, semakin mudah ia dinyahcaskan. Okay, kita seterusnya kita pergi pada saya kecilkan sikit di sini. Alright. Pergi pada muka surat 54. Okay, muka surat 54 C ya. Apakah faktor yang dimalarkan dalam eksperimen ini? Apakah faktor yang dimalarkan dalam eksperimen ini? Okey. Apakah faktor yang dimalarkan dalam eksperimen ini? Okey, awak boleh tulis dua di situ. Yang pertama ialah kepekatan elektrolit dan yang kedua ialah apa dia yang kedua? Yang pertama ialah kepekatan elektrolit dan yang kedua ialah jenis elektrod. Okey. Faktor yang dimalarkan ya. Apakah faktor yang dimalarkan dalam eksperimen ini? Yang pertama ialah kepekatan elektrolit. Yang kedua ialah jenis apa? Jenis elektrod yang digunakan. Okey, itu adalah untuk jawapan C ya. Untuk jawapan 2C. Kepekatan elektrolit dan jenis elektrod adalah dua benda yang boleh faktor yang dimalarkan dalam eksperimen itu. So kita tengok D, nyatakan satu faktor lain yang mempengaruhi pilihan ion untuk dinyahcaskan pada elektrod bagi elektrolisis larutan aqueous. Nyatakan satu faktor lain yang mempengaruhi pemilihan ion untuk dinyahcaskan pada elektrod bagi elektrolisis larutan aqueous. Okey. Apa jawapan dia? Sama. Sama juga dengan soalan ataupun jawapan untuk C ya. Iaitu faktor tersebut adalah kepekatan elektrolit. Okey, dan juga yang kedua ialah kepekatan elektrolit dan yang kedua ialah jenis elektrod yang digunakan. Itu mempengaruhi pemilihan ion untuk dinyahcaskan pada elektrolisis larutan aqueous. Ini memerlukan pemerhatian yang lebih dan cuba ingat eksperimen yang telah dijalankan oleh guru anda. So awak kena faham dan ingat balik semua uji kaji ni supaya awak mudah faham dan ingat
Okey. Nombor 3, rajah di bawah menunjukkan sejenis proses elektrokimia. Sejenis proses elektrokimia. So ini adalah larutan argentum nitrat. Okey, so dia ada logam P warna putih dan logam Q berwarna hitam. Okey, logam P berwarna putih dan logam Q adalah berwarna hitam. Dan disambungkan pada pendawaian ya, pendawaian dan ada ammeter di sini A diwakili dengan huruf A dan arus itu arus pendawaian itu disambung kepada bateri. Okey, ada bateri kan. Alright, nyatakan proses ini. Nyatakan proses ini. A ya. Apakah proses tersebut? Logam Q dan logam P. Dan ini adalah larutan argentum nitrat. Apakah nyatakan proses ini? Apakah proses tersebut? Nak cuba jawab, apakah proses tersebut? Okey. Proses tersebut adalah dinamakan proses penyaduran. Tulis tu ya. Untuk nombor 3A, ia adalah proses penyaduran. Penyaduran tu maksudnya you nak letak lapisan bahagian luar sahaja kepada logam yang telah wujud di sini. Okey ya. You nak salut dia. Tu saduran. Menyadur tu maksudnya menyaluti dia lah. Okey, nombor 3B. Berdasarkan rajah di atas, logam yang manakah berfungsi sebagai anod? Logam yang manakah berfungsi sebagai anod? Logam yang manakah berfungsi sebagai anod? Jawapannya ialah logam. Siapa nak jawab untuk nombor 3B? Berdasarkan rajah di atas, logam yang manakah berfungsi sebagai anod? Jawapan? Cuba salah tak apa. Tak ada siapa-siapa nak cuba jawab. Okey, saya bagi jawapan lah. Okey, untuk 3B, okey, jawapannya ialah P. Logam P, okey. Jawapannya ialah logam P. Alright, so kita pergi kepada, okey, proses ini adalah proses penyaduran. B, logam P jawapannya ya, sebagai anod. Logam P warna putih ni. Okey, jika logam P digantikan dengan kepingan kuprum dan logam Q digantikan dengan paku besi, apakah yang akan berlaku kepada paku besi tersebut? Apakah yang akan berlaku kepada paku besi tersebut? Sekiranya logam P ni, logam P adalah kuprum. Logam Q adalah besi, paku besi ya. Ini kuprum, P kuprum dan Q besi. Apakah yang akan berlaku kepada paku besi? Ya? Macam mana? Apa jawapan dia? Siapa nak jawab? Okey. Apakah yang akan berlaku kepada besi? Paku besi tersebut? Kan ni penyaduran kan? Penyaduran. Apakah yang berlaku kepada paku besi? Okey, tak ada orang nak jawab. Nak cuba? Tak ada. Okey, kita tengok ya. Untuk kalau kita tukar
P dengan kuprum dan Q dengan besi. So kita akan melihat di situ paku besi akan disadur ataupun diselaputi dengan kuprum. Maknanya ni kuprum ni kan, dia akan bergerak, ion-ion kuprum tu akan bergerak kepada logam Q yang besi tadi. So berlakulah logam besi ni diselaputi dengan logam Q di bahagian luar, bahagian luar saja, dia tak masuk dalam. Diselaputi maksudnya bahagian luar sahaja, disadur ataupun diselaputi dengan logam kuprum. Okey, jawapan dia ya. Boleh ya? Alright, so saya harap pelajar-pelajar faham ya. Boleh? Ini anode ya. Dan ini adalah cathode. So pergerakan charge ya. Pergerakan charge tu menyebabkan kuprum tersebut akan bergerak dan menyelaputi bahagian logam yang ada di sini sebagai cathode di sinilah. Okay. Alright, so kita pergi kepada nombor 55. Muka surat 55. Nyatakan satu kelebihan proses ini. Apakah kelebihan proses ini? Apakah kelebihan proses ini? Okey, proses ini adalah jawapannya mencegah kakisan. Proses ini mencegah kakisan, menambah kecantikan logam yang disalur. Keadaan ini adalah mencegah kakisan dan juga boleh menambah kecantikan logam yang disalur. Okey, kalau awak lihat, besi kan mudah berkarat, betul tak? Besi mudah berkarat. So apabila kuprum, dia membentuk ion-ion kan, dan dia akan ditarik kepada cathode ini. Alright, so dia akan menyelaputi bahagian luar besi. Ini adalah salah satu proses mungkin di bahagian industri ya. Bagaimana besi ya disadur dengan logam lain ya untuk mengelakkan besi daripada berkarat. Okey. Mengelakkan besi daripada berkarat. Okey, boleh faham? Okey, saya harap pelajar-pelajar semua boleh. Okey, ini satu kelebihan proses ini ya untuk mencegah kakisan dan juga menambah kecantikan logam yang disalur. Okey, boleh jadi kuprum tu dia ada macam warna sikit kan, dan juga mungkin dia berkilat. Okey. Alright, so kita pergi kepada E. Nyatakan. Okey, tenaga elektrik boleh dihasilkan melalui tindak balas kimia. Anda dibekalkan dengan sebatang paku besi. Okey, di sini dia suruh you reka bentuk. Okey, susah sikit nak lukis kan. Tak apa, soalan ni mungkin awak boleh buat sendiri, cuba. Alright, saya tak boleh nak lukis kat sini lah. Okey, awak boleh lukis dalam bentuk macam mana ya. Okey, cuba awak cek balik latihan yang lepas supaya anda boleh buat lukisan ni, sebab saya tidak ada pen yang boleh saya gunakan untuk buat lukisan di sini. Okey, so kita pergi soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya ialah soalan esei. Okey, kaji maklumat berikut. Ini soalan esei ni ya, muka surat 55. Kaji, ini nombor 4. Kaji maklumat berikut. Kepekatan elektrolit merupakan satu faktor yang mempengaruhi pemilihan ion yang akan dinyahcaskan pada elektrod pada suatu proses elektrolisis. Nyatakan satu penyataan masalah dari maklumat di atas. Dia kata nyatakan satu penyataan masalah daripada maklumat di atas. Okey, maklumat di atas menerangkan tentang apa? Kepekatan elektrolit merupakan satu faktor yang mempengaruhi pemilihan ion
yang akan dinyahcaskan pada elektrod pada dalam satu elektrolisis. Okey, apakah dia penyataan masalah daripada statement ataupun penyataan yang diberikan di atas? Apa jawapan dia? Ada kesan tak kepekatan elektrolit terhadap pemilihan jenis ion untuk dinyahcaskan pada anod? Ada kesan tak? Satu penyataan masalah daripada maklumat di atas. Okey, kat situ awak boleh tuliskan untuk nombor 4, A, bagaimanakah kepekatan elektrolit mempengaruhi pemilihan jenis ion untuk dinyahcaskan pada anod. Itu jawapan dia ya. Bagaimanakah kepekatan elektrolit mempengaruhi pemilihan jenis ion untuk dinyahcaskan pada elektrolit. Dia dalam bentuk soalan ya, dalam bentuk soalan jawapan tu, okey. Alright. Alright, seterusnya kita pergi kepada ini soalan lain ni, ini nombor 7, mungkin sempat minggu depan lah. Cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat penyataan di atas. Ni macam awak kena jawab sikit dengan ayat lah. Cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat penyataan di atas. Hipotesis maksudnya apa? Andaian. Hipotesis maksudnya ialah andaian. So awak boleh letak di situ jawapan ya. Andaiannya ialah ion yang lebih tinggi kepekatannya akan dipilih untuk dinyahcaskan pada anod. Okey, ion yang lebih tinggi kepekatannya akan dipilih untuk dinyahcaskan pada anod. Itu jawapannya untuk nombor 4B. Saya ulang balik. Ion yang lebih tinggi kepekatannya akan dipilih untuk dinyahcaskan pada anod. Lebih pekat, itu yang paling yang dipilih untuk dinyahcaskan pada anod. Okay, suggest one hypothesis to investigate the above statement. Cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat. Okay, maknanya lebih pekat, maknanya lebih mudah untuk dinyahcaskan pada anod. Okay, itu jawapan. Okay, untuk seterusnya. Berdasarkan penyataan yang diberikan, mereka bentuk satu eksperimen makmal untuk menguji hipotesis anda dengan menggunakan larutan asid hidroklorik. Asid hidroklorik cair yang berlainan kepekatan, bateri, elektrod, karbon, wayar penyambung dengan klip wayar, suis, sel elektrolitik, tabung, uji, kertas litmus dan kayu menyala. Huraian anda harus mengandungi aspek berikut. Tujuan eksperimen. Yang kedua, mengenal pasti pemboleh ubah. Dan yang ketiga, kaedah. Nombor 4 ialah penjadualan data. Okey, maknanya seolah kat sini anda membuat uji kaji sendiri dengan beberapa bahan yang telah disebut di sini ya, larutan asid hidroklorik cair yang berlainan kepekatan, bateri, elektrod, karbon, wayar. Okey, maknanya kat sini kalau boleh lihat asid hidroklorik cair itu berbeza kepekatannya. So awak nak tahu yang mana yang lebih
yang mana yang lebih baik lah untuk dinyahcaskan. Okay. Alright. So dari segi pemilihan elektrolit itu sendirilah. Okay, jadi awak kena tulislah kat situ ya, nombor 1 tujuan eksperimen apa dia tujuan eksperimen yang awak boleh buat di situ. Okay, cuba tulis. Ini awak buat uji kaji mudah kat situ kan. Okay, nombor, kalau awak lihat di bahagian 1 Roman tujuan eksperimen, awak boleh tulis di situ ialah untuk mengkaji kesan kepekatan ion dalam elektrolit terhadap pemilihan jenis ion untuk dinyahcaskan pada anod. Maksudnya awak menggunakan kepekatan elektrolit yang berbeza. Maksudnya kalau dinyahcaskan dengan cepat, maksudnya pilih yang itulah. Kat sini awak dah tahu kan, bila awak jawab jawapan yang kat atas ni dia kata bila lebih pekat, lebih mudah untuk dinyahcaskan. Okay. Okey, betul. Okey, lebih pekat, lebih mudah untuk dinyahcaskan lah. Tujuannya untuk melihat kepekatan yang mana satu awak nak pilih lah. Okey, mengenal pasti pemboleh ubah. Pemboleh ubahnya tadi kita dah sebut kan, sama ada elektrolit, kepekatan elektrolit dan juga jenis karbon yang digunakan. Pemboleh ubah dimanipulasikan ialah kepekatan ion dalam elektrolit. Kepekatan elektrolit. Dan seterusnya yang pemboleh ubah ialah pemboleh ubah bergerak balas hasil pada anod. Dan dia ada pemboleh ubah ada 2-3 jenis ya. Pemboleh ubah dimanipulasikan ialah kepekatan ion dalam elektrolit yang boleh dimanipulasi, maknanya boleh diubah ya. Okey, pemboleh ubah bergerak balas. Okay, pemboleh ubah bergerak balas, awak tulis tu hasil pada anod. Pemboleh ubah bergerak balas, awak tulis itu hasil pada anod. Okay, seterusnya pemboleh ubah yang dimalarkan. Pemboleh ubah yang dimalarkan ialah jenis elektrod. Okay, pemboleh ubah dimalarkan adalah jenis elektrod. Yang boleh dimanipulasikan ialah kepekatan ion dalam elektrolit. Pemboleh ubah bergerak balas adalah hasil pada anod. Okey, boleh? Boleh? Dapat jawapan saya? Okey, mengenal pasti pemboleh ubah. Pemboleh ubah tu banyak. Pemboleh ubah dimanipulasikan. Pemboleh ubah apa tadi yang tengah tadi? Pemboleh ubah bergerak balas. Dan yang ketiga, pemboleh ubah yang dimalarkan. Okey ya, boleh ya. Dan itu prosedur. Prosedur awak kena lukislah gambar rajah macam yang kita dah tengok tadi kan. Elektrolit. Okey. Dia punya nanti saya tunjuk nanti untuk itu bagaimana prosedur dia. Nanti saya tunjukkan gambar rajahnya. Dan penjadualan datanya macam mana penjadualan data. Okay, cuba tengok di sini. Sorry. Ini adalah nombor 8. Okay, yang bawah ni nombor 10. Okay, ini adalah penjadualan dia lah. Ini penerangan tentang bagaimana awak buat kaedah, prosedur semua boleh diterangkan secara detail. Boleh diterangkan secara detail. Dan untuk penjadualan, okay, awak boleh buat dua kolom iaitu kolom elektrolit dan ujian gas yang terhasil pada anod. Ujian gas, ujian menggunakan ujian kayu uji berbara, ujian kertas litmus biru lembab, ujian kertas litmus merah lembab. Okey, maknanya ada 3 cara untuk membuat ujian ya. So elektrolit tu yang awak gunakan adalah kat sini adalah 2 jenis kepekatan. Okey, awak tulis untuk kolom sebelah kiri, tulis atas sekali tajuk dia
elektrolit. Bahagian bawah elektrolit awak tulis 2 asid hidroklorik yang mempunyai kepekatan yang berbeza untuk kolom yang sebelah kiri. Okey, kolom sebelah kanan awak buat uji kaji lah untuk setiap satu kan. Uji kaji dengan kayu uji berbara, ujian kertas litmus biru lembap dan ujian kertas litmus biru merah lembap. So untuk asid hidroklorik yang kedua, kepekatan yang berbeza tu awak buat uji kaji, 3 uji kaji yang sama. Okay, guna ujian kayu uji berbara, ujian kertas litmus biru lembap dan ujian kertas litmus merah lembap. Okey, boleh ya? Boleh. Saya harap pelajar-pelajar boleh faham. Untuk ini penjadualan ni dia ada kolom, 2 kolom. Satu untuk elektrolit dan satu lagi ujian ya. Ujian yang digunakan. Yang saya sebut tadi kayu uji berbara, kertas litmus biru lembap dan kertas litmus merah lembap. So kita tengok tindak balas terhadap gas yang dihasilkan, bagaimana cara dia boleh bertindak balas dengan ketiga-tiganya. So awak akan mencatat perubahan yang berlaku. So kita tengok yang mana lebih cepat untuk dinyahcaskan. Okay ya. Alright, so kita boleh tengok di sini masa kita telah pun mencapai pukul 9 kan, 9.02. So pada minggu hadapan saya akan bincangkan tentang gerak gempur 7 cahaya optik. Kita banyak buat ulang kaji lah. Saya keluarkan pelbagai soalan untuk setiap minggu supaya pelajar-pelajar boleh lebih mudah untuk menjawab soalan-soalan. Mungkin soalan-soalan yang kita dah jawab tu mungkin dia keluar ya dalam peperiksaan nanti. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam gerak gempur 7 pada minggu hadapan insyaAllah. Okay, selamat malam. Saya ucapkan terima kasih kepada pelajar-pelajar yang menghadiri kelas pada malam ini. So dengan itu sekian, terima kasih. Selamat malam semua. Okay, Assalamualaikum. Okay, Assalamualaikum dan selamat malam. Semua masih bersama saya untuk pada malam ni. Jadi, sebelum tu cikgu akan sharekan skrin. Okay, so pada malam ni cikgu akan sambung lagi berkenaan dengan minggu lepas kita belajar ulang kaji di topik garis lurus, di mana kita memerihalkan bagaimana nak menyelesaikan masalah melibatkan garis lurus jika soalan terlibat di kertas 2 bahagian B lah. So pada minggu lepas kita buat bahagian B, soalan 1 dan 2. Jadi pada minggu ni saya nak sambung sedikit, kita tengok bagaimana kalau soalan garis lurus berada di kertas 2 bahagian A. Boleh semua, cikgu harap semua dengarlah. Kalau ada masalah ke, boleh suarakan ataupun kamu semua boleh tulis dekat in-call message tu lah. Okay. Boleh Jadi mari kita teruskan, kita tengok kepada bahagian A. Soalan pertama, so kena ingatlah kalau garis lurus ni selalunya dia nak apa? Selalunya melibatkan persamaan. Okay, kalau kita tengok nombor 1, rajah 1 menunjukkan garis lurus PQ yang mempunyai persamaan 3Y
sama dengan negatif KX tambah 24 dengan keadaan K ialah pemala. Soalannya adalah cari nilai K. So nilai K kita tengok. K ni dia berada di persamaan. So dekat sini kalau nak menjawab soalan melibatkan garis lurus, selalunya kita melibatkan persamaan and then diberi gambaran rajah. So bagaimana kita nak mencari nilai K tu? Apakah nilai K? K diberitahu bahawa K ialah pemala. Jadi cuba kita tengok dekat rajah 1, kita ada satu garis lurus lah di mana garis ni persamaannya adalah 3Y sama dengan negatif KX tambah 24. So, cikgu nak tanya, bagaimana kita nak dapatkan nilai K tu? Apa kita perlu buat? So, kita ada, nampak tak kita ada dua titik? Kita ada titik P dan kita ada titik Q. So, kalau dekat titik P, contoh kalau titik-titik ni selalunya kita panggil apa? Koordinat. So, koordinat P kita tahu bahawa X, Y. Sama juga, koordinat X, Y. Jadi, kalau awak nampak, kalau dekat titik Q, garis lurus ni memotong pintasan X. So, bila garis memotong pintasan X, apa? Nilai X adalah apa nilai Y? Y sama dengan kosong. Betul tak? Ingat lagi minggu lepas, maka dekat Q, koordinatnya adalah apa? 4, kosong. Boleh? Kalau dekat titik P, berapa nilai dekat titik P? Ni P ni adalah apa kita panggil? Pintasan Y. Kalau pintasan Y, apa yang kosong? Nilai X yang kosong. Betul tak? So, nilai Y ni apa? Macam mana nak dapatkan nilai Y? So, ingat minggu lepas, kalau melibatkan persamaan garis lurus, kita ada Y sama dengan MX plus C. Di mana Y, M adalah kecerunan. Manakala C adalah pintasan Y. Boleh? Jadi, bagaimana kita nak dapatkan nilai Y? Melalui pintasan Y inilah iaitu C. So, bagaimana nak dapatkan C? Kita ada persamaan. Nampak? So, daripada persamaan ni, kita boleh buat comparison. Kita boleh buat perbandingan. Perbandingan macam mana? Okey, kita tengok. Cikgu tulis dekat bawah, kita ada Y sama dengan MX tambah C. Dan kita ada 3Y sama dengan negatif KX tambah 24. So, nak buat perbandingan, cikgu cakap buat perbandingan. Right? So, bila kita buat perbandingan, kita kena pastikan yang sama atas bawah. Y kena pastikan Y. Sedangkan untuk persamaan garis lurus PQ, kita adalah 3Y. So, macam mana nak jadikan betul-betul Y? Kita mesti jadikan Y ni perkalinya berapa? 1. Di hadapan Y tu nilai 1. Kita tak nak nilai 3. Kita tak nak nilai 2. Jadi macam mana nak buat? So, maka dari persamaan ni kita bahagi 3. Bahagi 3. Bahagi 3. Boleh?
So bila kita bahagi 3, maka 3 bahagi 3 potonglah. Maka tinggallah Y. Sama dengan, so negatif KX per 3 campur 24 bahagi 3 kita akan dapat lah 8. Boleh? Maka betul-betul persamaan kita barulah kita boleh compare Y sama dengan Y. So MX kita ada M, maka kita boleh carilah apa itu nilai M, apa itu nilai C. Boleh? Okay, kalau kita tengok M. So nilai kecerunan menerusi persamaan ni berapa? Siapa boleh bagi tahu nilai M untuk persamaan garis lurus PQ? Nilai M-nya berapa? Iaitu negatif K per T. Betul tak? Kalau kita tengok MX. So, di hadapan X kita ada negatif K per T per 3. So, kita tengok C. Iaitulah 8. Tadi cikgu cakap C tu apa? Pintasan Y. So, maka dekat koordinat P adalah Y kita berapa nilai? 8. So, koordinat P adalah 8. Manakala koordinat Q 4, 0. Boleh? And daripada tadi kita dapat apa? Nilai kecerunan sama dengan negatif K per 3. So sekarang bagaimana kita nak dapatkan nilai K, betul tak? Soalan kita bukan dia suruh cari persamaan. Bukan suruh cari kecerunan. Dia suruh cari apa? Nilai K. So bagaimana nak dapatkan nilai K? Dari inilah kecerunan. M sama dengan negatif K per 3. So, macam mana nak dapatkan kecerunan tu? Kalau melalui persamaan, kita dapat negatif K per 3. So, ni negatif K per 3 tu daripada apa? Hasil daripada persamaan yang diberi. So, dari apa lagi kita boleh dapatkan nilai M kecerunan? Daripada rajah. Iaitu, macam mana nak dapatkan nilai kecerunan? Kita ada formula kecerunan. Iaitu apa? Nak dapatkan M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Boleh? Maka, kita ada tak koordinat? Yes, kita ada P dengan Q. 0 X1, 8 Y1, 4 X2, 0 Y2 label dahulu. Sebab tu, kalau tengok soalan melibatkan garis lurus jika diberi persamaan and gambar rajah, macam mana sekalipun kita akan buat perbandingan. Kedua-dua kita akan gunakan gambar rajah and then persamaan. So, M kita berapa daripada persamaan? Negatif K per 3. Sama dengan Y2 kita 0. Tolak dengan, kalau you all tengok. So, 0 tolak 8 per dengan 4 tolak 0. Boleh? Dekat bawah formula tu cikgu tulis. So, kita akan dapat negatif
K per 3. Dekat sini you all boleh dapatkan teruslah nilai K. Cuba dapatkan. Sambil-sambil kosong tolak 8, kita akan dapat negatif 8 per 4. Boleh? So, negatif K per 3 sama dengan negatif 8 bahagi 4. You all akan dapat negatif 2. So, pindah. Bawa 3. 3 bahagi dia akan jadi darab. So, kita akan dapat negatif K sama dengan negatif 2 darab 3. So, negatif K sama dengan negatif 6. Nampak? Negatif K sama dengan negatif 6. Kita nak nilai K. So, negatif kita boleh potong. Maka dengan itu K sama dengan 6. Dapat? Boleh ke? Cikgu kecilkan. Boleh? So, ada pertanyaan untuk soalan pertama. Tengok satu persatu. Cara nak selesaikan masalah, fahami soalan. Tengok. Okay. Boleh kita teruskan kepada soalan yang kedua. Okay. So, soalan yang kedua. Gambar rumah pula. Okay. Rajah 2 menunjukkan pelan bumbung sebuah reban arnab. Encik Azri bercadang untuk menukar palang lama iaitu AB dengan yang baru. Cari panjang palang baru itu. So, yang mana AB? So, kalau kita tengok, ni adalah A. Straight B. So, dia nak tukar palang tersebut. Nampak tak warna hitam? Sekejap cikgu tukar kepada merah lah. Kalau kita tengok, straight. Macam tu. So, dia nak kita cari panjang palang AB. Macam mana kita nak cari panjang palang AB? Kita tengok lagi soalan. Diberi persamaan garis lurus palang bagi atap AC. Ialah Y sama dengan 2/3X tambah 12. Yang mana palang untuk AC? Atap. Kalau tengok yang warna biru. So, diberi persamaannya bahawa Y sama dengan 2/3X tambah 12. Boleh? So, cari panjang dalam cm palang AB. Dia nak panjang dalam cm palang AB itu. So, diberi bahawa titik tengah kita ada garis ketinggian dari titik C. So, 12 meter. Situ adalah 12 meter. So, dekat sini, apa kita boleh buat? Andai kata kita tukar ke bentuk graf. Kalau kita tengok, andai kata kita tukar ke bentuk graf. So, kalau you all tengok, kita ada titik C. Cikgu buatkan dulu. So, C, kita ada A, kita ada B.
So AB tu adalah palang, kita nak tukar palang baru. So kalau kita tengok A ke B tu kita ada satu pembahagi 2. Maksudnya nilai dekat sini adalah nilai yang sama. So diberi bahawa atap A ke C mempunyai persamaan Y sama dengan 2/3 X tambah 12. And then diberi bahawa ketinggian sini adalah 12 meter. Ni menunjukkan kalau you all nampak kalau kita tukar dalam bentuk macam ni graf, so awak kena tahu bahawa dekat titik C koordinatnya berapa. So yang straight graf mencancang tu adalah paksi Y. A ke B menegak, mengufuk iaitu paksi X. So dekat sini awak tahu bahawa dari point yang bersilang tu adalah asalan 0, 0. So maka 0 ke C 12. Maka nilai Y-nya adalah 12. Ataupun kalau you all tengok daripada persamaan AC, kita tahu bahawa 12 ni adalah pintasan Y. Maka dekat C tu adalah berapa koordinat? 0, 12. So kalau untuk nak tahu koordinat A adalah apa? X0, Y-nya, X0 pula. Dekat A kita ada nilai X. Manakala dekat nilai Y adalah 0. Ingat kalau pintasan X apa yang kosong? Nilai Y. Kalau pintasan Y apa yang kosong? Nilai X. Boleh? So macam mana kita nak dapatkan nilai AB? Garis palang AB. So maka dekat sini kita kena tahu bahawa jarak A ke asalan. Berapa nilai jarak A ke asalan? So iaitu nilai X. So nak dapatkan nilai X, you all boleh cari melalui apa? Persamaan yang diberi. Iaitu nak dapatkan nilai X, kita boleh gantikan koordinat. Boleh. Koordinat mana? Adakah kita nak ganti koordinat C? C tak boleh lah. Kita nak nilai X. So kita gantikan koordinat titik A. So Y sama dengan 2/3 X tambah 12. So kita ada koordinat X. A. X kosong. So gantikan sahaja. So Y kita adalah 0, 2/3. X kita X lah. Tambah 12. So kita akan dapat 2/3 X tambah 12 sama dengan 0. Ni cikgu tukar kedudukan. So kita nak nilai apa? Kita nak nilai X. So maka kita akan dapat 2/3 X sama dengan negatif 12. Boleh? So 2X sama dengan negatif 12 darab 3. Jadi 2X sama dengan negatif 12 darab 3. Nampak tak? 3 per. So kalau kita pindah dia akan jadi darab. So maka negatif 12 kita darab 3. Negatif 36. So X kita akan dapat bahagi 2. Negatif 18.
Betul lah kalau kita tengok kosong. Di bahagian kiri kita akan dapat X negatif. So X kita adalah negatif 18. Kosong tu adalah koordinat titik A. So maka A ke jarak X, jarak kita adalah nilai 18. Maka dari asalan ke B pun X kita 18. Jadi kita nak panjang palang AB. Sama dengan 18 kita darab 2 sahaja. Sama dengan 36 cm. Boleh? Okey. Okey, so mari kita tengok kepada soalan berikutnya. Nombor 3. Rajah 3 menunjukkan dua garis lurus RS dan ST. Dua garis lurus RS dan ST. Pada suatu satah kartis dengan O ialah asalan. So ingat bila O asalan, berapa koordinat? Maka O koordinatnya adalah 0, 0. Jadi, tengok soalan. Diberi bahawa jarak RS ialah 13 unit dan RO nisbah OT sama dengan 1:2. Itu adalah maklumat. So, apa soalan dia? Soalan minta cari pintasan X bagi garis lurus ST. So, ST. So, pintasan X tu apa? Nilai X. X sama dengan apa untuk garis lurus ST. So, macam mana nak dapatkan? So, ni. Kalau kita tengok ST. So, kita nak nilai X. Kalau kita tengok dekat koordinat titik T, so, garis ST ni, T tu memotong kepada paksi X. Betul tak? Maka kita ada nilai X lah. Kita nak nilai X. So, nilai Y berapa? Kalau pintasan X, Y-nya adalah kosong. Ingat So, bila pintasan X, Y kosong. Boleh. So, dekat S, titik S, kita ada negatif 12. So, negatif 12 ni apa? Pintasan Y. So, kalau pintasan Y, X-nya adalah kosong. Boleh. So, cikgu, so kalau nak dapatkan nilai X, kita mesti ganti koordinat ke dalam persamaan. Tetapi, kita tiada persamaan dekat sini, nampak tak? Maklumatnya diberi bahawa jarak R ke S. R ke S adalah 12. Nampak? Boleh? Dan RO nisbah OT. Maknanya, ni RO. 1:2.
So, macam mana ni kita nak buat? So, kalau kita tengok S adalah 12. So, cikgu cakap, sorry. Nampak tak kesalahan cikgu tu? Jarak RS 13 unit. Cikgu tulis 12. So, kalau kita tengok bahawa titik S tu ialah pintasan Y, negatif 12. Maknanya, dari titik asalan sehingga S bahawa jaraknya adalah 12. Nampak? So, kalau you all tengok, kita akan dapat, kalau cikgu besarkan, kita akan nampak sebuah segitiga bersudut tegak. Bahawa RSO. So, R ke S 13. O ke S 12. So, kita ada nisbah RO, nisbah OT. Maksudnya, bila kita tahu nilai RO, kita akan tahu nilai OT. So, OT adalah 2 kali ganda RO. So, kita kena dapatkan nilai R ke O. Panjang, RO lah jarak. So, bagaimana kita nak dapatkan nilai RO? Kita akan menggunakan apa? So, you all nampak segitiga bersudut tegak. So, kita ada 2 sisi. So, satu sisi kita yang perlu cari. So, kita akan menggunakan teorem Pythagoras. Ni. So, teorem Pythagoras, macam mana nak dapatkan RO? So, RO square sama dengan RS square. Kita akan tolak SO square. Kenapa kita tolak? Sebab RS, kita kena tahu bahawa RS tu ialah hypotenuse. Kalau hypotenuse ni adalah sisi yang terpanjang. Yang paling panjang antara sisi-sisi yang lain lah. So, maka nak dapatkan RO, kita kena tolak. So, maka nak dapatkan RO, pindah kuasa 2 ke sebelah sana. Dia akan jadi punca kuasa 2. So, akan dapatkan RS kuasa 2 tolak SO kuasa 2. Boleh. So, RO sama dengan punca kuasa 2 RS. Berapa RS? 13 kuasa 2. Kita akan tolak 12 kuasa 2. So, tekan calculator, you all akan dapat 25. Kalau tekan terus pun tak ada masalah lah. So, kita akan dapat RO ialah 5 cm. Right. Boleh? So, kita dapat RO. Tadi kita ada apa? Nisbah. RO nisbah OT sama dengan 1 nisbah 2. So, RO kita ada 5 cm. Maka OT berapa? So, 1/5. Maka 2 darab 5. So, kita akan dapat 10. Ingat OT 2 kali ganda nilai RO. So, maka O ke T adalah 10. 10 tu adalah nilai apa? Nilai jarak mengufuk. Jarak mengufuk apa? Nilai berada di paksi X. 10. Dia nak apa? Pintasan X. So, nilai X lah. Maka, pintasan X bagi garis lurus ST ialah
X sama dengan 10. Boleh. Okey. Tu adalah secara ringkasnya. Okey, setakat ni ada soalan? Okey, mari kita tengok kepada kita dah habis untuk bahagian A. So, kita sambung sedikit yang kita stop pada minggu lepas iaitu bahagian B, kita stop. Kita tak sempat jawab di nombor 3. Mari kita tengok soalan nombor 3. Rajah 3 menunjukkan kedudukan rumah Joseph. Rumah Joseph, rumah Jenny dan rumah Azri yang dilukis pada satah kartis. Diberi skala ialah 1 unit sama dengan 3 kilometer. You kena tahu kalau dalam bentuk graf dia melibatkan 1 unit. So 1 unit tu sama dengan 3 kilometer. So kita ada rumah Joseph, kita ada rumah Jenny, kita ada rumah Azri. So dekat rumah masing-masing tu kita ada satu koordinat lah. Okay, soalan yang A. Hitung jarak dalam kilometer di antara rumah Azri dengan asalan O. Kita tengok O. So kalau O you all tahu koordinatnya adalah 0, 0. So rumah Azri kita ada koordinat negatif 4, negatif 3. Maksudnya apa? Negatif 4 tu adalah nilai X. So, negatif 3 tu adalah nilai Y. Nampak? So, dia nak apa? Jarak di antara dengan asalan. So, dia nak jarak yang mana? Ini yang cikgu bolkan. Macam mana kita nak dapatkan, nak mencari jarak kalau garis condong? Kita ada apa? So dekat sini kalau you all buat, kalau kita tengok, kita akan dapat senang sahaja. Kita akan tengok apa ni? Segitiga. Atau formula jarak kalau untuk garis condong. Kita ada punca. So, X apa? X kita akan X2 kita tolak X1 campur Y2 tolak Y1 kuasa 2. Kuasa 2. Tu ialah formulanya. Boleh? Cikgu tengok. Sini dah betul. Koordinat antara 2 titik maksudnya kita ada titik dekat mana? Rumah Azri and then titik asalan. So maka formula jaraknya adalah X2 tolak X1 kuasa 2 campur Y2 tolak Y1 kuasa 2. So kita punca square root.
Dekat sini adalah X1, Y1, X2, Y2. So X2 kita adalah 0 tolak 4 kuasa 2. Kita akan campur negatif 3 tolak 0 kuasa 2. So you all akan dapat 4 kuasa 2 campur negatif 3 kuasa 2. So dapat berapa? Cuba tekan kalkulator. Kita akan dapat 5. So jarak di antara rumah Azri dengan Asalan ialah 5 unit. Yang kita dapat 5 unit. Dia nak apa? Dalam kilometer. So kalau dalam kilometer macam mana? Diberi bahawa skala tadi apa? 1 unit bersamaan 3 kilometer. So kita just darab sahaja dengan 3 km lah. So kita akan dapat 15 kilometer. Gitu. Boleh? Itu adalah untuk A. Ataupun ni kita menggunakan formula jarak. Kalau you all tengok, kalau cikgu keluarkan, kita akan dapat segitiga bersudut tegak. So nilai X tu adalah 4. Betul tak? Y negatif 3. So nak dapatkan ni apa? Hypotenuse. So kita menggunakan teorem. Pun sama sahaja. Iaitu set. Nampak tak? Boleh. Teorem Pythagoras pun punca kuasa 2. So mari kita tengok B. Tentukan persamaan garis lurus yang menghubungkan rumah Joseph dengan rumah Jenny. Rumah Joseph, rumah Jenny. Dia nak persamaan garis lurus. So, bila melibatkan persamaan garis lurus, ni rumah Joseph, ni rumah Jenny. So, persamaan macam mana? Berbalik kepada persamaan umum kita. So, kita mesti Y sama dengan MX tambah C. Di mana kita perlu cari apa je nak dapatkan persamaan. Kita kena cari kecerunan dengan pintasan C. So, kecerunan macam mana nak dapatkan kecerunan? So, kecerunan kita ada M, betul tak? Iaitu formula Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1 jika kita mempunyai 2 koordinat ataupun 2 titik. So, rumah Jenny dengan rumah Jenny kita ada rumah Jenny dan rumah Joseph. So, kita ada kedua-dua koordinat. Maka kita bolehlah mencari nilai kecerunan. So, anggap X1, Y1, X2, Y2. So, Y2 kita adalah 8 tolak 5 terbahagi dengan X2, 5 tolak 10. So, M kita akan dapat you all akan dapat 1/5. So, itu adalah nilai kecerunan. So, kita dah dapat kecerunan. So, yang kedua, kita nak dapatkan apa? Iaitu C pintasan Y.
Kita tak tahu nilai pintasan Y. So, nak dapatkan pintasan Y, kita boleh menggunakan kedua-dua koordinat. Maksudnya, kita boleh menggunakan salah satulah. Masukkan ke dalam persamaan. Persamaan yang mana yang kita dapat ni lah. Iaitu gantikan kecerunan Y sama dengan kecerunan tadi kita dapat 1/5 X tambah C. So, andaikan kita guna koordinat 5, 8. Kita guna 5, 8. So, 5 tu adalah X, Y adalah 8. So, gantikan Y sama dengan 8, 1/5 X kita 5 tambah C. So, kita boleh potong. So, C kita akan dapatlah 8. Gantikan sahaja balik ke dalam persamaan. So, maka kita akan dapat jawapan B persamaan garis lurus Y sama dengan 1/5 X tambahlah 8. Boleh? Itu sahaja persamaannya. Kalau nak lagi cantik, kita buang per 5 tu. Macam mana nak buang? Kita akan darab semua dengan 5. So, maka kita akan dapat 5Y sama dengan X tambah 40. Boleh? Okey, so mari kita tengok C yang terakhir. Soalan. Okey, Cikgu Aminah ingin melawat Jenny. Okey. Cikgu Aminah ingin melawat Jenny kerana dia tidak hadir ke sekolah selama 10 hari berturut-turut. Cikgu Aminah memandu dari rumah Azri ke rumah Jenny. Dari rumah Azri ke rumah Jenny melalui jarak terdekat dengan purata laju 80 km. Kita ada purata laju 80 km. Hitung masa diambil dalam jam. Dia cakap Cikgu Aminah ni memandu kereta dari rumah Azri ke rumah Jenny melalui jarak terdekat. Boleh? So, hitung masa yang diambil. So, dekat sini, macam mana kita nak dapatkan masa yang diambil? Kita ada formula daripada apa? Purata laju, iaitu 80 km per jam. So, formula purata laju sama dengan apa? Jumlah jarak kita akan bahagi dengan jumlah masa. So, kita nak apa? Kita nak masa. Iaitu purata laju kita dah ada. Iaitu 80. Maknanya kita kena cari jarak. Jumlah jarak ni macam mana? Tengok Cikgu Aminah bergerak dari mana ke mana. Dia memandu kereta dari rumah Azri ke rumah Jenny melalui jarak terdekat. Maksud jarak terdekat ni macam mana? You all tengoklah. Ni dari rumah Aziz straight. Itu jaraknya. So, macam mana kita nak dapatkan jarak tersebut? Kita ada koordinat negatif 4 dengan 5 lah 8. So, dekat sini kita tahu bahawa 4.
Boleh. Dekat sini berapa? Iaitu 5. Betul tak? X tu. So straight. Kalau dari sini kita tahap bawah 3. So ke atas lah 8. So 3 campur 8 kita dapat 11. Kalau cikgu tukar ke bentuk segitiga, kalau you all akan tengok kita akan dapat segitiga. Nampak tak kenapa dapat 4? So nilai X tu dari asalan ke rumah Azri 4. Kalau paksi Y 3. You all tambah. So kita akan dapat 9 dengan 11. So kita nak yang mana? Kita nak yang jarak terdekat iaitu hypotenuse. So macam mana nak dapatkannya? Iaitu kita akan menggunakan formula jarak di antara dua titik. So sama sahaja. Teorem Pythagoras. So maka 11 kuasa 2 kita akan tambah 9 kuasa 2. Faham Nak hypotenuse, so kita tambah square root lah. So kita akan dapat so 14.21. Boleh? Unit. Kita nak dalam km. So maka sekejap cikgu ambil. Kita buat kat sini. Okay. 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 So kita dapat jarak 14.21 unit. So kita nak jarak dalam km. Faham? Sebab 80 laju dalam kilometer per jam. So 14.21 unit, ingatlah 1 unit sama dengan 3 kilometer. Boleh? So kita akan darab 3 km. So kita akan dapat 42.64 kilometer. Kita dapat jarak. So nak dapat jumlah masa. So jumlah masa, you all darab silanglah, pindah. So kita akan dapat jumlah masa sama dengan jarak bahagi dengan laju. So jarak kita ada 42.64 km terbahagi dengan laju 80 km per jam. So maka km potong km kita akan dapat dalam
jam. So bahagi sahaja 80. Kita dapat 0.53 jam. Boleh. So kalau dia nak dalam jam lah. Kalau dia nak dalam minit, ingatlah jam tukar ke minit berapa? Kita akan darab 60. So jawapannya adalah kalau dalam minit kita dapat 32 minit. Kalau soalan minta dalam minit, kalau soalan tak minta, dia nak dalam jam. So kekalkan jawapan kita dalam jam. 0.53 jam. Jelas? Okey. So, jadi itu sahaja untuk pada malam ni. Maka kita dah habis ulang kaji berkenaan dengan topik garis lurus. So, maka cikgu harap you all tahulah bagaimana untuk menyelesaikan masalah melibatkan garis lurus. Yang pertama, jika diminta soalan persamaan, so ingat Y sama dengan MX tambah C. So, kena tahu M kecerunan, C adalah pintasan Y. Nak dapatkan kecerunan, kita ada formula. M sama dengan Y2 tolak Y1 sama dengan X2 tolak X1. So, kalau nak cari pintasan Y, ganti salah satu koordinat. Okay, so sekian, cikgu stop lah kelas kita dekat sini. Pada minggu hadapan, kita akan tengok lagi soalan-soalan melibatkan percubaan lah. Soalan percubaan untuk tahun ni. So, kita akan ulang kaji melibatkan soalan percubaan. So, cikgu stop kelas kita dekat sini. Cikgu nak ucapkan terima kasih kepada mana yang masuk kelas cikgu. So, cikgu harap kamu semua fahamlah. Maka, cikgu akhiri kelas kita pada malam ni dengan ucapan terima kasih dan Assalamualaikum. Sama-sama. So, kita jumpa pada minggu hadapan di waktu yang sama dan hari yang sama. Assalamualaikum dan selamat malam.